Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Suara macam ni. Hopefully semua clear. Suara puan okey ke? Sound check. Okey, clear. Alhamdulillah. Okey, kita bagi dalam 2 minit insya-Allah sebelum kita start kuliah kita pada malam ini. Okey. Kita akan start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu lagi dalam siri kuliah kita di Baitus Salam, yang mana insya-Allah pada malam ini bersempena dengan Hari Raya Korban yang Aidul Adha yang semakin hampir ini, maka insya-Allah kita akan membicarakan tentang pengajaran yang kita boleh ambil daripada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapa segala para nabi, dan insya-Allah kita akan berkongsi sebanyak tentang sudut pandang kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita boleh ambil iktibar dan kita boleh ambil pengajaran. Jadi insya-Allah malam ini kita akan cuba sentuh sedikit sebanyak tentang pengenalan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita akan cerita tentang kedudukan Nabi Ibrahim, keutamaannya, sifat-sifat akhlak Nabi Ibrahim, bagaimana dakwah Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim berhujjah dengan kaumnya, bagaimana kemudiannya Nabi Ibrahim mendirikan Baitullahil Haram. Kemudian insya-Allah kita akan ambil pengajaran daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama sekali daripada sudut kita nak mengenali sedikit sebanyak tentang Nabi Ibrahim alaihissalam daripada sudut keturunan ataupun nasab Nabi Ibrahim, yang mana Allah Azza wa Jalla ada menyebut dalam 2 tempat di dalam Al-Quran berkenaan dengan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama sekali dalam surah Ali Imran, Allah Azza wa Jalla sebut innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dhurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu samii'un 'alim. Di sini Allah menyebut tentang Nabi Adam, kemudian daripada Nabi Adam ada Nabi Nuh, daripada Nabi Nuh iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dekat sana ada beberapa riwayat yang saya kurang pasti daripada sudut kesahihannya, tetapi antara Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh lebih kurang 10 generasi, daripada Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim lebih kurang dalam 10 generasi. Yang ini juga antara yang disebutkan oleh para sejarawan yang kita boleh tengok dalam kitab-kitab seperti Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir dan para sejarawan Islam sendiri, seperti Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi, yang mana mungkin kita boleh jumpa nasab-nasab para anbiya ini. Antaranya disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak kepada Azar bin Nahur bin Saruh bin Rawu bin Falih bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam
bin Nuh, bin Matushalakh, bin Khanukh, bin Yerid, bin Mahlail, bin Qainan, bin Anush, bin Shith, bin Adam alaihi salam. So itu antara yang disebutkan tentang keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian dalam ayat yang kedua, dalam surah Al-An'am, Allah sebut daripada sudut asalnya dan kemudian di atas asal dan kemudian cawang yang di bawah lah. Yang mana Nabi Ibrahim ni disebutkan sebagai anak kepada Azar, dan sebagainya para ulama menyebut Azar ini adalah gelaran kepada tarikh nama sebenarnya, seperti mana di sisi jumhur mufassirin dan ulama ansab, yang mana dalam ayat surah Al-An'am Allah kata wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ketika mana Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya Azar, kenapa kamu mengambil berhala sebagai sembahan? Aku melihat kamu dan kaum kamu ini berada dalam kesesatan yang nyata. Yang ini apa yang warid di dalam Al-Quran, manakala apa yang kita boleh dapati dalam kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab ansab, ada yang menyebut bahawa Azar ni ada yang sebut nama lain lah. Ada yang sebut Nabi Ibrahim adalah anak kepada Azar, yang mana merupakan anak kepada Tarikh, Nahur bin Sharuq tadi kita sebut, bin Rabu bin Falih bin Abir bin Sharuq bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. So yang ini antara yang kita boleh kata keturunan yang hampir tidak diperselisihkan oleh para ulama nasab. Okay. Kemudian zaman Nabi Ibrahim AS hidup, yang ini kita boleh dapat dalam kitab-kitab seperti kitab Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari ada kitab yang dinamakan sebagai Tarikh Ar-Rusul wal Muluk. Ini satu kitab famous sejarah daripada Al-Imam At-Tabari rahimahullah yang mengarang kitab tafsir At-Tabari. Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam kitab Tarikh ada menyebut dalam banyak tempat bahawa Nabi Ibrahim AS dilahirkan, tempat di mana dia dilahirkan. Kebanyakannya menyebut bahawa dia dilahirkan di bumi Iraq, yang mana ketika itu Raja Namrud adalah merupakan raja ataupun king di Babylon ataupun di kawasan-kawasan sekitar Iraq di situlah. Dan kemudian Raja Namrud ni very powerful, yang mana Namrud ni adalah anak kepada Kanaan, yang merupakan raja yang terawal yang menguasai bumi ini di sebelah barat dan sebelah timur. Yang mana para sejarawan menyebut, ada sebutlah dalam kitab Tarikh Ar-Rusul, Tabari sini sebut, raja-raja yang very powerful di dunia yang memiliki menguasai kebanyakan dunia ini ada 4. Namrud, Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan juga bukan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Namrud, kemudian Dzulqarnain. So inilah, dan kemudian Raja Namrud ni juga ada yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, yang Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk, iaitu ketika Nabi Ibrahim argue dengan raja, yang mana disebutkan itulah Raja Namrud. Dan Al-Quran telah menyebut Nabi Ibrahim AS lebih kurang 69 kali dalam 25 surah. Jadi sangat banyaklah. Ada Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, surah Al-An'am, surah Hud, surah Maryam, surah Al-Hajj, surah Al-Ankabut, surah Zukhruf, surah Al-Dhariyat, Al-Mumtahanah, dan itulah antara surahnya. Kemudian kalau kita tengok kedudukan Nabi Ibrahim AS, beliau adalah merupakan salah seorang daripada Rasul Ulil Azm. Rasul Ulil Azm, yang mana dalam kategori para Rasul ataupun Rasul Ulul Azmi ni, yang paling mulia adalah Nabi kita SAW, Muhammad bin Abdullah, kemudian Nabi Ibrahim AS, yang second highest, dan kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh. Itu antara apa yang disebutkan dalam kitab Syarah Aqidah Al-Wasitiyah. Kemudian dalam Al-Quran, Allah ada menyebutkan para Rasul Ulil Azmi ini dalam 2 tempat. Nama-nama yang kita sebutkan tadi. Antaranya dalam suratul Ahzab, Allah kata, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.
Dan dalam surah yang lain, iaitu surah Asy-Syura, Allah Azza wa Jalla menyebut, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaih." Itu ayat yang Allah menyebutkan senarai para rasul ulul azm. Jadi para Nabi Ibrahim alaihissalam dikenali sebagai Abul Anbiya. Dia adalah bapa kepada para nabi. Yang Allah menyebut dalam suratul Ankabut, wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwah. Allah jadikan daripada kalangan keturunannya ini kenabian, iaitu ramai para nabi, ramai manusia yang dijadikan sebagai nabi. Dan boleh katakan hampir-hampir tak ada selepas daripada Nabi Ibrahim yang kita ketahui datang selepasnya, melainkan para nabi itu adalah daripada keturunannya. Dan kita tak pernah dengar ada kitab suci yang diturunkan melainkan pada keturunannya. Sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan antara kemuliaan dan kebanggaan yang paling tinggi buat Nabi Ibrahim, yang merupakan punca kepada segala hidayah, kejayaan dan kebanggaan. Kemudian antara kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tinggi, dia selain daripada rasul, dia rasul ulul azmi, dan dia apa lagi daripada orang lain dengan mendapat martabat kekasih. Yang mana martabat kekasih ini antara martabat yang paling tinggilah yang boleh dicapai oleh hamba Allah. Kalau kita teliti dalam Quran, dalam sunnah Nabi SAW, 2 orang sahaja yang mendapat martabah kekasih ini. Yang pertama Nabi kita SAW, berdasarkan kepada hadis riwayat Jundub, riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, dia kata, "Inna Allah qad takhadhani khalila." Allah telah mengambil aku sebagai kekasih, kamat takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tadi kita ada bacakan hadisnya. Jadi sampaikan gelaran Ibrahim al-Khalil ataupun Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah ini sudah sinonim dengan beliau, sebab dalam surah Nisa Allah Azza wa Jalla sebut, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah telah mengambil Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Itu menunjukkan antara level highest kasih sayang yang Allah boleh berikan kepada hamba-Nya. Kemudian kalau kita tengok lagi antara kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu Allah Azza wa Jalla sebut dalam Quran tentang bagaimana mukjizat Nabi Ibrahim ini dijadikan api yang membakarnya itu sebagai satu api yang sejuk dan selamat. Dia bukan sekadar sejuk, sebab sejuk pun boleh mati juga, tapi sejuk yang selamat. Itu antara kelebihan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam. Al-Quran Allah sebut, "Walaqad atayna Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun qalu wajadna aba'ana laha abidin." Yang mana Allah kata, ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apa ini berhala-berhala yang kamu sembah ni semua?" Jadi kaumnya mengatakan, "Kami mendapati bahawa nenek moyang kami dah sembah benda-benda ni, berhala-berhala ni." Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Nabi Ibrahim pun jawab, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu ni semua dalam kesesatan yang nyata." Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Kaumnya pun bagi tahu balik, tanya balik, adakah kamu datang ni main-main ataupun kamu sebenarnya nak bagi tahu benda yang betul? Nabi Ibrahim jawab, "Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun wa ana ala dhalikum minasyahidin." Bahkan Tuhan kamu semua adalah Tuhan di langit dan Tuhan bumi, dan aku bersaksi terhadap perkara tersebut. "Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Dan kemudian Nabi Ibrahim pun macam bermonolog pada diri dia, yang dia kata dia bersumpah bahawa dia akan hancurkan, dia akan buat sesuatu kepada berhala tersebut ketika mereka tak ada nanti. "Faja'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un." Lalu dia pun jadikan banyak berhala-berhala tu semua serpihan-serpihan lah, dipecahkan berhala tersebut masa dia orang tak ada. "Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminadh dhalimin."
Dan bila kaumnya balik daripada pesta keramaian tersebut dan mendapati bahawa berhala-berhala mereka telah musnah, mereka pun mengatakan bahawa siapa yang telah melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, sesungguhnya dia memang zalim. Lalu mereka pun kata, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kita ada dengar sebelum ni ada pemuda yang selalu duk perlekeh Tuhan kita, nama dia Ibrahim. Dia pun kata, qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Jom kita hakim dia, bawa dia, kita judge dia di depan orang ramai supaya orang ni boleh tengok semua. Dia pun tanya kepada Nabi Ibrahim, qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Adakah kamu yang melakukan ini, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim pun jawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. No, bukan aku, tetapi sebaliknya yang buat ini semua berhala ini. Berhala besar, yang satu-satunya berhala besar yang ditinggalkan, digantungkan kapak padanya sebagai nak perlilah kaumnya. Seolah kalau kata betul berhala ni hidup, dia boleh jawab lah. Jadi bila Nabi Ibrahim tu kata, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudh dhalimun. Dia pun tahu, dia orang terperangkap dekat situ. Thumma nukisu ala rusim laqad alimta ma haula yantiqun. Sebab dia orang tahu, sebab berhala-berhala yang dia orang sembah tu semua tak boleh nak berbual, tak boleh nak jawab. Nabi Ibrahim pun sambung lagi, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Kan? Kenapa kamu nak sembah selain daripada Allah apa yang tidak memberikan apa-apa manfaat kepada kamu dan tidak memberi mudarat kepada kamu? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Kan kata hampir kamu semua ni, kenapa kamu menyembah selain daripada Allah? Tidakkah kamu berfikir? Kaumnya pun dalam keadaan yang marah kerana mereka merasa dipermain dan diperlekehkan oleh Nabi Ibrahim. Mereka mengatakan, qalu harriquh wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Dia pun kata, bakar Nabi Ibrahim. Bakar budak ni. Kita kena tunjukkan sokongan kita kepada Tuhan-Tuhan kita. Buat. Allah pun kata, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka cuba nak mengenakan Nabi Ibrahim, tetapi mereka lah yang rugi. Kemudian setelah itu barulah Nabi Ibrahim pun keluar, wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Maka Nabi Ibrahim pun diselamatkan, dia dan anak saudaranya Nabi Lut pun keluar. Itu dia pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke bumi itulah. Ini ada diceritakan dalam surah Al-Anbiya. So ini kita boleh tengok tentang apa yang Allah Azza wa Jalla sebut, cerita tentang kisah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pun seorang rasul. Antara kelebihan Nabi Ibrahim itu juga adalah seorang yang mustajab doa dia. Masakan tidak, baginda adalah kekasih Allah Azza wa Jalla. Kan Allah Azza wa Jalla ada sebut dalam surah Ibrahim. Dalam Quran disebutkan satu surah khas dengan nama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah mustajabkan doa ini. Allah sebut dalam Quran, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, jadikanlah bumi ini iaitu Mekah sebagai bumi yang aman, dan jauhkanlah aku dan daripada anak-anak aku ini dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Kemudian Allah kata, Rabbana inni askantu min dhurriyyati bi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana yuqimus salata wa faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dia doa banyak kepada Tuhannya untuk kebaikan zuriat-zuriat Nabi Ibrahim, keselamatan mereka, jadikanlah mereka orang yang mendirikan salat semua. Kemudian dia berdoa lagi, Rabbana innaka ta'lamu ma tukhfi wa ma nu'lin ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'ala al-kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi la sami'ud du'a. Dia mengucapkan tentang kata-kata pujian yang kepada Allah, syukur kerana telah mengurniakannya walaupun usianya sudah tua, dapat juga anak bernama Nabi Ismail dan Nabi Ishaq.
Inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Tuhanku ini maha mendengar akan doa-doa. Dia pun doa lagi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati wa rabbana wa taqabbal du'a. Jadikanlah aku dan zuriat aku mendirikan salat. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Dia memohon keampunan buat dirinya dan kepada kedua ibu bapanya dan orang beriman di hari kebangkitan kelak. So dalam potongan ayat yang kita bacakan ini, kita jelas tentang doa yang disebutkan, didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam, dan doa-doa ini antara perkara yang sangat penting untuk kita semua hayati dan kita amalkan, especially dalam bab jaga salat dan mendoakan kepada zuriat-zuriat kita. Dan kalau kita tengok lagi dalam Al-Quran, banyak cerita tentang Nabi Ibrahim, doa-doa Nabi Ibrahim. Allah Azza wa Jalla sebut tentang macam mana Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya diberikan negara ataupun tanah air, tempat kediaman yang aman. Kemudian Nabi Ibrahim ada berdoa supaya sabat ataupun diberi ketetapan dalam tauhid yang merupakan punca segala kebaikan. Dan kemudian Nabi Ibrahim alaihi Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula, kita minta maaf banyak-banyak kerana kita ada masalah teknikal, masalah line. Unify mungkin saya diberitahu lately ni bila musim-musim hujan ni dia agak tergendala. Tapi insyaAllah Alhamdulillah, itu biasalah, cabaran-cabaran sikit. Apa pun, kita kembali semua malam ini insyaAllah untuk meneruskan kuliah kita berkenaan dengan Nabi Ibrahim AS. Kita di dalam membicarakan tentang sifat dan akhlak Nabi Ibrahim AS, yang mana sifat-sifat ini ada dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. So kita tidak menyatakan melainkan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Antara sifat-sifat Nabi Ibrahim yang dipuji tadi kita dah sebut, iaitu bagaimana Nabi Ibrahim ni seorang yang berani dalam melakukan ataupun berjuang, berdakwah. Itu apa yang kita dah sebut tadi. Dan kemudian Nabi Ibrahim AS punya dahsyat, nak kata, ketaatannya kepada Allah Azza wa Jal, sampai ke tahap Nabi Ibrahim ni sanggup untuk nak meninggalkan isterinya Hajar dan anaknya Nabi Ismail di Makkah. Alhamdulillah, atas arahan daripada Allah Azza wa Jal, yang mana ketika itu Mekah belum ada sesiapa, masih lagi tanah tandus, yang tak ada tanaman, yang tak ada air, tak ada sesiapa yang ada di sana. Sampai dalam Al-Quran surah Ibrahim, Nabi Ibrahim pun mengadu kepada Allah, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah. Nabi Ibrahim kata, aku telah tinggalkan mereka itu mereka mendiami di satu lembah yang tak ada tanaman, yang tak ada kering kontang ni. Ketaatan luar biasa Nabi Ibrahim ni juga kita boleh lihat daripada sudut bagaimana beliau tidak ragu-ragu untuk nak menyembelih anaknya yang sulung, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Merupakan satu ujian besar kerana Nabi Ismail adalah anak yang telah dinantikan oleh Nabi Ibrahim sekian lama. Bila mana Nabi Ibrahim ni tak ada anak dengan isteri pertamanya Sarah. Dan kemudiannya Nabi Ismail ni bila dah dikurniakan, tiba-tiba pula bila dia dah besar sikit, sebahagian daripada mufassirin sebut dalam sekitar umur 13 tahun, Allah perintahkan dia pula untuk menyembelih anaknya tersebut. Dan perintah tersebut secara kemanusiaan ni kita tengok tak logik, kan? Macam mana diperintahkan seorang ayah menyembelih anaknya? Itu satu ujian besar lah, sama ada kita nak taat ataupun tidak. Tetapi bagi para Nabi, definitely ini bukannya daripada syaitan, dia adalah ujian daripada Allah. Dalam surah Safat, Allah Azza wa Jalla menyebut tentang kisah ni. Allah kata, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Dan bila mana Nabi Ibrahim tanya kepada Nabi Ismail, apa pandangan kamu? Aku telah mendapat wahyu supaya menyembelihmu. Nabi Ismail redha dan pasrah. Nabi Ismail kata, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Nescaya engkau akan mendapati aku insya-Allah daripada kalangan orang-orang yang sabar. Ini satu ujian besar, tapi tengok macam mana ketaatan Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyifatkan Nabi Ibrahim ini sebagai seorang awwah. Inna Ibrahim la'awwahun halim dalam surah At-Taubah. Awwah ni seorang yang banyak ta'awuh, iaitu begitu kasihan, prihatin, kasih, rahmat kepada dirinya, kepada orang lain. Allah sifatkan Nabi Ibrahim ni juga sebagai seorang yang munib. Dalam surah Hud Allah kata inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Munib ni adalah orang yang selalu kembali kepada Allah, yang ingat kepada Allah, yang kita kata sentiasa bergantung kepada Allah. Allah sifatkan Nabi Ibrahim ni sebagai seorang yang qanit. Dalam surah An-Nahl Allah kata inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Iaitu qanit ini daripada perkataan qunut, iaitu berdiri lama di dalam salat. Yang mana orang yang selalu mendirikan salat lah, orang yang selalu taat. Hafizu ala salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu maksudnya di banyak sangat mendirikan salat. Ini apa yang telah disebutkan, disifatkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga disifatkan sebagai seorang yang hanif. Dalam surah An-Nahl Allah Azza wa Jalla sebut inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Hanif ni adalah orang yang berada di jalan yang lurus. Seorang yang sentiasa jujur, seorang yang sentiasa berdiri di atas kebenaran dalam setiap perkara. Jadi hanif ni adalah tuntutan agama kita lah. Nabi Ibrahim juga Allah sifatkannya sebagai seorang yang syakir, seorang yang banyak bersyukur. Dalam surah An-Nahl Allah kata syakiran li an'amih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang banyak bersyukur dengan nikmat yang telah dikurniakan kepadanya. Yang orang yang bersyukur ni adalah mereka yang mengiktiraf kelebihan dan nikmat yang Allah telah kurniakan kepadanya dan melaksanakan hak-hak kesyukuran tersebut. Dan Nabi Ibrahim ini juga disifatkan sebagai seorang yang siddiq, seorang yang jujur, seorang yang banyak membenarkan. Yang Allah sifatkan dalam surah Maryam wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Nabi Ibrahim ni adalah seorang yang siddiq, salah satu daripada gedaran Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi Ibrahim ni juga adalah seorang yang disifatkan sebagai seorang yang wafi, seorang yang kira kata melaksanakan tugasnya, janjinya. Wa Ibrahim alladhi waffa dalam surah An-Najm. Itu antara sifat Nabi Ibrahim yang dipuji, digambarkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran. Manakala sifat ataupun akhlak Nabi Ibrahim sesama manusia, yang mana banyaklah akhlak-akhlak mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Antaranya sifat dan Nabi Ibrahim ni adalah seorang yang diikuti, menjadi teladan. Dia ada dat kepimpinan yang mana Allah sifatkan dalam Al-Quran wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah kata kami akan jadikan kamu jadi seorang yang diikuti oleh manusia.
Imamah kat sini maksudnya imam daripada sudut agama yang akan diikuti oleh manusia selepas daripada kamu. Even until now, ada lagi syariat-syariat Nabi Ibrahim, iaitu khususnya dalam haji, yang mana asalnya adalah daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi assalam. Kemudian Nabi Ibrahim ini juga disifatkan sebagai seorang yang bijaksana. Al-hikmah. Bila mana ada kisah orang Yahudi dihasad kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah menyingkapkan perkara tersebut, Allah menghinakan mereka. Dan Allah sebut dalam surah An-Nisa, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Yang mana Allah telah mensabitkan sifat al-hikmah ini kepada Nabi Ibrahim AS, iaitu hikmah ni antara maknanya sentiasa melakukan perkara yang terbaik dan benar dan pada waktu yang tepat. Itu kebijaksanaan. Kemudian Nabi Ibrahim ni juga adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibu bapanya. Walaupun ayahnya itu adalah seorang yang musyrik, tetapi Nabi Ibrahim ni dia berusaha, kira kata dari sudut bakti ni kita boleh tengok betapa semangat Nabi Ibrahim ni cuba nak menarik ayahnya itu supaya masuk ke jalan syurga. Betapa gigihnya dalam Quran Allah cerita tentang Nabi Ibrahim ni berusaha untuk nak berdakwah sebab dia tak mau ada perkara buruk menimpa ayahnya. Dan dia berdoa supaya Allah mengampunkan kedua orang tuanya. Dalam surah Ibrahim Allah kata Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nabi Ibrahim minta pengampunan untuk kedua ibu bapanya. Nabi Ibrahim ni juga digambarkan sebagai seorang yang matang, seorang yang brilliant. Dalam surah Al-Anbiya Allah puji walaqad ataina Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Sesungguhnya kami telah berikan kepada Ibrahim ni sikap rushd. Sikap rushd ni macam inilah brilliant tu. Kematangan tu, walaupun dia masih kecil lagi Allah telah memberikannya kematangan untuk berhujah dengan kaumnya. Nabi Ibrahim ni sesama manusia juga, dia adalah seorang yang sangat mulia, kan, selalu memuliakan tetamu. Allah ceritakan kisah ni dalam surah Adz-Dzariyat, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Allah cerita balik tentang kamu tidak pernah mendengar tentang kisah tetamu Nabi Ibrahim yang datang. Nabi Ibrahim ni sanggup sembelih lembu untuk nak dikorbankan kepada tetamunya. Dan sifat muliakan tetamu ni adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihi assalam. So penting kita boleh tengok betapa macam mana kita boleh ambil faedah daripada kisah tersebut. Dan tetamu masuk, dia ucapkan salam dengan begitu baik. Walaupun tetamunya tak makan apa yang dihidang, dia bawa mai dekat dengan tetamu dia. So dia bersegera dalam nak menghidangkan kepada tetamu, diberikan makanan yang terbaik kepada tetamunya. Dia pelawa dengan uslub yang terbaik kepada tetamunya untuk makanan. Nabi Ibrahim juga disifatkan sebagai seorang yang berhati suci, berhati baik, berhati jernih. Allah kata dalam Quran, idh jaa rabbahu biqalbin salim. Ketika mana nanti dia akan bertemu dengan Tuhannya dengan hati yang selamat. Dia tak pernah dengki pada orang, dia tidak pernah bersikap buruk sangka pada orang, hati yang jernih, tak macam kita semua ni. Kemudian Nabi Ibrahim ni juga walaupun dia menjaga hubungan dia dengan manusia, tapi dia selalu prihatin untuk nak mencegah kaumnya daripada sifat syirik. Sifat syirik. Itu kita boleh jumpa macam mana dia dakwah kepada kaumnya. Dia berhujah dengan kaumnya supaya menjauhi sifat-sifat syirik. Banyaklah kisah itu yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian dia berhijrah. Bila mana dia tak
boleh nak mendirikan agamanya di tempatnya, maka dia berhijrah ke satu kawasan dengan harapan untuk nak menyebarkan agama Allah. Dalam surah Safat dia ada kata waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. So kita boleh tengok macam mana perpindahan Nabi Ibrahim daripada Iraq, kemudian nanti dia pergi ke Mesir, dia pergi kemudiannya ke Syam. Di sanalah Nabi Ibrahim menetap. Nabi Ibrahim ni juga manusia yang begitu mendahulukan Allah daripada segala-galanya. Dan itu kita boleh tengok daripada peristiwa Allah perintahkan kepadanya untuk nak sembelih anak dia. Kan, benda yang tak logik lah, yang anak yang telah ditunggu sekian lama, tetapi bila dapat daripada arahan daripada Allah, dia redha, dia tenang. Kedua-dua anak beranak ni masya-Allah menunjukkan keredaan yang tinggi, ketaatan yang tinggi kepada Allah yang begitu dahsyat. Sedangkan Allah bagi tahu inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ini semua memang satu ujian yang sangat besarlah kepada Nabi Ibrahim, yang boleh menggoyahkan iman kita pun kalau kita tak strong. Kan? Sebab kita akan fikir Tuhan mana pergi suruh sembelih anak sendiri kan? Itulah sebab itulah Nabi SAW bagi tahu al-anbiya adalah manusia yang paling besar dan paling dahsyat diuji. Itu mereka ini telah diuji dan kita semua akan diuji berdasarkan kepada nilai ataupun level iman kita. Kemudian kalau kita nak berbicara tentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pertama sekali, Nabi Ibrahim ni adalah manusia yang selalu menyeru rakyat ataupun umat masyarakatnya ke arah tauhid. Selalu mencegah mereka daripada syirik dan selalu declare permusuhannya dengan berhala-berhalanya. Bahkan Nabi Ibrahim ni kita tengok perjalanan dakwahnya, dia sanggup berhijrah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dan kita boleh dapati macam mana Nabi Ibrahim ni berhujah dengan kaumnya. Kita boleh tengok kan macam mana Nabi Ibrahim ni berhujah dengan Namrud yang Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah. Bila dia kata, diseru Namrud ni kepada Tuhan, dia kata, Namrud kata, kenapa aku nak sembah Tuhan kamu? Nabi Ibrahim jawab, Tuhan aku ini boleh mematikan dan menghidupkan. Dia kata, aku pun boleh matikan dan hidupkan. Dia panggil dua orang, satu dia bagi hidup, satu dia bagi mati. Jadi bila Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku ini boleh terbitkan matahari daripada timur dan tenggelamkan daripada barat. So yang kat situ, Namrud ini tak terkata apa. So itu menunjukkan tentang kebijaksanaan Nabi Ibrahim alaihi assalam. Kemudian kalau kita nak bercerita tentang pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Ibrahim ini, saya sebutkan beberapa pengajaran. Yang pertama sekali, Allah Azza wa Jal akan mengangkat darjat seorang hambanya dengan kadar apa yang hambanya itu usahakan dalam memartabatkan agama Allah. Ataupun selagi mana seorang hamba itu menjaga syariat Allah, menjaga agamanya. Dan kita tidak akan mampu mencapai satu darjat yang tinggi melainkan dengan usaha kita. Nabi Ibrahim ni dahsyat ujiannya dan dipas Allah Azza wa Jalla jadikannya sebagai kekasih. Pengajaran yang kedua kita boleh ambil ialah siapa yang meninggalkan sesuatu itu kerana Allah, Allah pasti akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Bila mana Nabi Ibrahim AS berhijrah, berpindah daripada kediamannya kerana Allah Azza wa Jal, Allah jadikan Nabi Ibrahim ini sebagai kekasih dan Allah berikan kebaikan yang besar kepada Nabi Ibrahim. Kepimpinan, pengajaran yang ketiga ialah kepimpinan dalam agama ini tak akan boleh dicapai melainkan dengan sabar dan yakin.
Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat sabar. Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat yakin dengan janji Tuhannya. Maka Allah jadikan dia sebagai seorang imaman lil alamin. Imam bagi seluruh alam. Kemudian pengajaran yang keempat, siapa yang selalu mengingati Allah, Allah akan ingat kepada dia. Dan ini kita boleh tengok banyak tentang Nabi Ibrahim yang selalu berdoa, memuji Allah Azza wa Jalla. Allah ingat, Allah mustajabkan doa-doa Nabi Ibrahim. Kemudian, kalau seorang hamba itu, yang kelimanya, kalau seorang hamba Allah itu selalu menyeru Allah kepada tauhid, sama ada manusia ini menyahutnya ataupun tidak, Allah Ta'ala akan balas dengan memakbulkan doa. Itu adalah ganjaran kepada orang yang memperjuangkan tauhid kepada Allah. Nabi Ibrahim seorang yang mustajab doanya. Kerjanya adalah untuk nak menyeru manusia ke arah tauhid. Kemudian antara pengajarannya adalah doa Nabi Ibrahim Azza wa Jal supaya dia dan zuriatnya tidak menyembah berhala. Dan dia berpesan kepada zuriatnya agar tidak menyembah berhala. Menunjukkan betapa pentingnya kepada kita semua untuk tidak merasa aman bahawa kita nanti akan tergelincir. Sedangkan Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah. Walaupun kita rasa mustahil Nabi Ibrahim akan tergelincir. Dan penting untuk kita selalu bagi nasihat, berpesan kepada anak kita supaya menjaga agama Allah. Kemudian nilai iman, pengajaran seterusnya iaitu nilai iman itulah yang utama dalam hubungan seseorang. Tadi kita ada sebut walaupun orang Yahudi, orang Nasrani klaim Nabi Ibrahim, tetapi Allah kata Nabi Muhammad itu lebih utama untuk nak klaim Nabi Ibrahim kerana hubungan keimanan yang benar antara mereka. Dalam kisah Nabi Ibrahim juga kita boleh mendapat pengajaran tentang pentingnya kita mendoakan zuriat kita untuk mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Dalam kisah Nabi Ibrahim terdapat pengajaran betapa pentingnya untuk nak kita menjaga hubungan kita dengan kedua orang tua walaupun mereka bukan Muslim. Yang mana hubungan kita ni mesti disulami dengan keinginan kita untuk nak menarik mereka ke dalam agama Allah. Dakwah yang dilakukan kepada mereka ini perlu dilakukan dengan adab dan hikmah. Sudah tentu bakti yang paling mulia sekali iaitu bila mana kita dapat menyelamatkan ibu bapa kita daripada api neraka. Dalam kisah Nabi Ibrahim ni juga kita boleh membayangkan tentang ujian besar. Sebab orang yang bergelar ibu bapa ini, ujian yang paling besar sekali yang kita akan hadapi adalah anak-anak. Al-mal wal banuna zinah, Allah Azza wa Jalla sebut. Jadi ada mak ayah ni, dia tak boleh berkorban. Dia tidak boleh, kerana dia terlampau sayang pada anaknya, sometimes dia biarkan anaknya tak bangun subuh. Kesian dia, penat semalam, malas nak kejut. Tapi sebenarnya, kalau kita betul-betul sayangkan dengan anak kita, Allah akan uji satu hari nanti. Nabi Ibrahim telah diuji dan dia telah pas. Antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Ibrahim ni, betapa pentingnya salat. Nabi Ibrahim doakan dia dan anak-anaknya untuk rajin mendirikan salat. Dan Allah sifatkan Nabi Ibrahim ni sebagai seorang yang qanitan, seorang yang sentiasa berhadapan dengan Allah. Itu kita kata yang selalu solat, yang selalu berdiri. Dan kemudian antara pengajaran, siapa yang istiqamah di atas tauhid dan rajin untuk beribadah kepada Allah, dia adalah manusia yang Allah akan selamatkannya di dalam fitan. Kemudian orang yang benar-benar menunaikan janji adalah orang yang menunaikan janjinya dengan Allah.
sebagaimana Nabi Ibrahim yang Allah sifatkannya sebagai seorang yang wafa. Sebagaimana dia berjanji untuk nak mentaati Allah dalam apa keadaan pun beliau, Masya Allah, lakukan. Walaupun seberat mana pun arahan yang diberikan kepadanya. Dalam pengajaran, antara pengajaran dalam kisah Nabi Ibrahim juga, kita perlu ada sifat berani, kita perlu ada sifat mulia, kita perlu ada sifat dermawan, kita perlu ada sifat bijaksana. Dan kita perlu memiliki hati yang bersih. Kan? Yang Nabi SAW puji orang yang memiliki hati umpama burung, mereka inilah yang akan masuk syurga. Dalam kisah Nabi Ibrahim ni juga, menekankan kita tentang uslub dakwah ni ada pelbagai. Sebab manusia ni bukan satu sifat, bukan satu keadaan. Jadi kita menyampaikan dakwah apa yang sesuai dengan uslub mereka. Nabi Ibrahim pada ketika itu masyarakatnya boleh menerima bab perdebatan, diskusi. Sebab itu Nabi Ibrahim banyak berargue, berhujah dengan mereka. Raikan uslub semasa, uslub setempat yang kita hadapi. Jangan bila kita di tempat yang masyarakatnya sensitif dan lembut, kita gunakan uslub yang kasar. Macam uslub orang Arab. Itu tak sesuai. Tetapi Allah pesan dalam Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita nak berjidal, nak berargue, berhujah, maka lakukanlah dengan cara yang terbaik. Jangan ada unsur provokasi, jangan ada unsur sindiran dan seumpamanya. Kemudian antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Ibrahim ni, insya-Allah bila kita taat kepada Allah, kita sabar. Kalau kita dah menunggu sekian lama zuriat, Allah uji kita. Insya-Allah berkat kesabaran kita dan istiqamah kita dalam agama, Allah akan kurniakan kita zuriat. So itu antara kunci zuriat bagi ramai yang bertanya, selain daripada istighfar, iaitu kita istiqamah di atas agama Allah dan kita kena ada kepercayaan kepada Allah. Dalam kisah pengajaran Nabi Ibrahim, kita akan mendapati pentingnya seorang ayah itu menjadi teladan yang baik kepada anaknya. Baiknya ayah, insya-Allah, dia menjadi asbab untuk anak-anak itu mencontohi ayahnya. Tapi kalau hubungan seorang ayah dengan anak itu dingin, tak ada komunikasi yang baik, tak ada unsur discussion, perbincangan yang baik macam mana Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, maka akan susahlah seorang anak itu untuk belajar ataupun mendapat teladan daripada ayahnya. Dan daripada kisah Nabi Ibrahim ni, doa seorang ayah itu sangat memainkan peranan dalam membentuk anaknya supaya menjadi generasi yang saleh. Itu kita boleh dapati banyak daripada doa-doa Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. So penting, jangan abaikan doa. Kita selalu kata doa ibu, tapi doa ayah juga sangat penting. Antara pesanan yang terbaik kita boleh belajar daripada kisah Nabi Ibrahim, iaitu pesanan nasihat yang terbaik adalah macam mana Nabi Ibrahim pesan kepada anak-anak dan cucunya supaya ats-tsabatu 'ala din, supaya kita tetap di atas agama kita. Kita pesan supaya jaga agama kita. Itu lagi penting. Sebab ada ibu bapa yang hanya pesan kepada anaknya belajar betul-betul, jadilah orang kaya. Tapi mungkin kita kadang-kadang terlupa untuk nak pesan kepada anak kita supaya jaga agama. Jadi insan yang saleh. Jadi hamba Allah yang bertakwa. So itu semua antara pengajaran utama yang kita boleh dapati daripada kisah Nabi Ibrahim AS. Dan insya-Allah moga-moga kisah tersebut boleh memberikan manfaat kepada kita semua, yang kita boleh ambil iktibar sempena dengan Hari Raya Aidul Adha ini. Jadi Alhamdulillah, setakat itu saja dulu kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.